Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China. Dan juga kepada Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council Republik Rakyat China serta Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China sempena dengan ulang tahun ke-73 pengasasan Republik Rakyat China. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah berkenan berangkat menghadiri Majlis Convocation Pelajar Tahun 6 2021 Sekolah Rendah Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Majlis diadakan di Dewan An-Nora, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di Ibu Negara. Antara yang menerima cenderahati Cucunda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Pengiran Anak Raihanah Hanaul Bolkiah binti Pengiran Anak Khairul Khalil. Seramai 161 pelajar menerima cenderahati pada majlis tersebut. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan selaku pemangku pengarah urusan yayasan. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 262 kes dilaporkan sembuh. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 85.3%, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.5% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.5%. Usaha semua pihak perlu untuk memainkan peranan masing-masing dalam pengelektrikan dan pengangkutan pengguna ke arah peralihan penggunaan kenderaan elektrik EV sekaligus terus mengembangkan sektor tenaga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua berkata di negara Brunei Darussalam, bilangan pemilik kereta elektrik semakin meningkat secara perlahan dan hanya masa akan menentukan sebelum lebih banyak pengguna akan beralih kepada penggunaan EV. Apabila ianya berlaku, pertumbuhan dalam sektor tersebut akan dapat ditingkatkan. Yang berhormat, Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berucap demikian semasa majlis pelancaran stesen runcit pengecasan pantas pertama di stesen minyak IBA Lambak. The establishment of the EV Joint Task Force in 2021 is a testament to the commitment the government has made to further understand the requirements of EV during this pilot phase by bringing in players like BSM and several other private sectors into these committees. It is encouraging to see government bodies coming together, taking a whole-of-nation approach in tackling challenges such as policies, resources, infrastructure readiness, while coordinating solutions to facilitate the growth of EVs in the country. Pelancarannya disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa,
Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satijo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Bagi mencapai matlamat tindakan iklim dalam tenaga bersih dan pengangkutan yang mampan menjelang tahun 2035, Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn Berhad menawarkan penyelesaian pengecasan kepada para pemandu kenderaan elektrik dengan cara yang mudah untuk mengecas kereta mereka di stesen. Program Pertukaran Belia Negara Brunei Darussalam Republik Korea 2022 secara maya merupakan program anjuran Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Agensi Kerja Belia Korea KYWA dan Kementerian Kesaksamaan Gender dan Keluarga Republik Korea. Program 3 hari itu berakhir dengan majlis penutupan secara maya yang diadakan di Dewan di Gadong Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Hadir Dayang Umi Kalsum binti Haji Abdul Karim, Pengarah Belia dan Sukan. Para peserta terdiri daripada wakil Persatuan Belia, sekolah menengah, kolej dan institusi pengajian tinggi. Juga menyertainya Kim Yeon Won, Pengarah Eksekutif KYWA. Selain mewujudkan platform bagi belia melalui dialog mengenai budaya daripada kedua-dua buah negara, program juga bertujuan untuk memperluaskan perspektif kedua-dua negara dengan memperkuatkan semangat kerjasama antarabangsa. Etika kerja memainkan peranan penting bagi menghasilkan pentadbiran yang berkualiti dan cemerlang. Ini kerana tanpa adanya etika kerja, sudah tentu sumber tenaga manusia yang menjalankan tugas dalam pentadbiran sesebuah organisasi akan bertindak menurut perasaan dan hawa nafsu tanpa diikat oleh peraturan dan undang-undang. Perkara itu antara yang terkandung dalam khutbah Jumaat bertajuk Jujur, Amanah dan Bijaksana dalam Pekerjaan. Kita hendaklah menghayati etika dan garis pandu cara bekerja dalam Islam. Adapun antara sifat ataupun etika kerja yang patut ada dalam diri individu itu ialah: pertama, jujur. Jujur ialah lurus, tulus dan ikhlas dalam perkataan dan perbuatan. Sesungguhnya kejujuran dan kebenaran adalah kualiti yang mesti dipupuk dan diamalkan oleh pekerja-pekerja dalam perkhidmatan awam ataupun dalam sektor swasta. Kedua, amanah. Amanah ialah sesuatu yang dipercayakan kepada orang atau kepercayaan yang diletakkan kepada seseorang. Sesungguhnya amanah merupakan satu tanggungjawab yang amat besar dan sangat berat untuk dilaksanakan, dan ia bukanlah satu perkara yang mudah dan boleh diambil ringan. Dan yang ketiga, bijaksana. Bijaksana ialah berakal, arif, pandai, berhati-hati dan cerdik. Sesungguhnya dalam menjalankan tugas sebagai warga perkhidmatan awam, kita dituntut bijak dalam menjalankan tugas harian. Bergelar sebagai guru diakui bukan satu tugas mudah. Namun bagi seorang guru yang berkhidmat di kawasan pedalaman, cabaran dan halangan yang dilalui mematangkannya, apatah lagi situasi yang dialaminya tidak semua orang mampu menghadapinya. Sempena Hari Guru tahun ini, kita tinjau cabaran dan pengalaman guru yang berkhidmat di kawasan pedalaman. Demi melaksanakan tugas mendidik anak bangsa, Cikgu Awang Muhammad As'ad bin Haji Amzah sanggup meredah perjalanan sejauh 80 km untuk mengajar 8 orang muridnya di sebuah sekolah di pedalaman. Jelasnya, biarpun berdepan dengan cabaran, namun ia tidak menjadi penghalang baginya untuk menunaikan tugas yang diamanahkan. Laporannya bersama Nadira Haji Umar. Guru yang berasal dari kampung Sinaut di daerah Tutong ini menempuh perjalanan kira-kira 2 jam untuk sampai ke Sekolah Rendah Datuk Maharaja Setia Dian Sukang di Ulu Belait. Menurut guru yang telah berkhidmat di sekolah ini selama 9 tahun mengajar subjek Bahasa Inggeris dan Melayu Islam Beraja,
Cabaran yang dihadapinya sebagai satu nikmat yang tidak ternilai kerana tidak semua orang boleh menggalas tugas mulia ini. Pada mulanya saya ditempatkan di sini, saya diberi tugas untuk mengajar prasekolah yang mana murid prasekolah ini tidak tahu berbahasa Melayu. Dan saya terpaksa meminta tolong daripada kakak mereka untuk menterjemahkan atau mentranslate bahasa Melayu saya pada bahasa mereka. Di Kampung Sukang ini tidak ada servis mobile untuk berhubung dengan orang yang di luar. Jadinya kami hanya berpandukan pada telefon sekolah, memandangkan telefon itu menggunakan solar. Kalau cuaca hujan mendung, maka telefon tersebut tidak berfungsi. Mengajar di kawasan pedalaman dan jauh dari jangkauan masyarakat bandar tentu tidak mudah. Namun, semangat anak-anak didiknya dalam menuntut ilmu serta keramahan warga kampung membuatnya tetap bersemangat menjalankan tugas dan menjadikannya lebih kental dan berdikari. Faktor-faktor yang membuatkan saya terus mengajar di sekolah ini ialah saya ingin melihat anak murid di sekolah ini, terutamanya di kawasan pedalaman ini, berjaya sampai ke pengajian tinggi. Saya ingin melihat mereka berjaya sudah mereka besar nantilah. Santunan budi insan bergelar guru. Sementara itu, peranan dan khidmat guru menjadi pemangkin kepada insan berwawasan. Keikhlasan, kecekalan dan kecemerlangan guru berperanan utama dalam mengembangkan potensi individu sehingga melahirkan modal insan yang berpendirian, berkepribadian mulia dan progresif dalam mendukung kemajuan negara. Dalam perkongsian guru-guru yang berkhidmat pada tahun 70-an, 80-an dan 90-an, mereka melahirkan penghargaan kepada guru-guru masa kini yang telah memberikan dedikasi dan komitmen tinggi serta penuh iltizam untuk meningkatkan mutu dan kualiti pendidikan, terutama sekali pada meningkatkan prestasi para pelajar. Guru-guru harus ada semangat untuk mendidik anak bangsa. Selain daripada itu, guru-guru itu mesti amanah, jujur dan ikhlas untuk memberikan pendidik kepada anak-anak agar guru-guru dapat melahirkan pelajar yang cemerlang, yang berpendidikan dan berkemahiran. Teruskanlah tugas dengan dedikasi, dengan semangat. Apapun cabaran yang ada, memang adalah masalah, tidak dapat dinafikan. Apapun cabaran yang dihadapi, hadapilah secara profesional sebagai gurulah. Kemudian dengan pikiran terbuka dan minda positif. Suka dengan niat untuk mendidik, untuk mengajar. So, dengan adanya kaedah-kaedah mengajar, so dengan adanya workshop yang given by MOE segala macam, ready to join, ready to take part, ready to learn. So, kalau sekiranya Tani ada dengan kemahiran tersebut, then teaching will not be a stress. Because penuntut sekarang ini dengan adanya, the surrounding, lain pemikiran diorang sudah. 78 bakal jemaah Umrah Darussalam Services Sdn Bhd DSSB diingatkan agar menjaga kesihatan dan menggunakan peluang mengerjakan amalan dan ibadah sebanyak yang mungkin, lebih-lebih lagi dalam bulan Rabiul Awal, iaitu bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Peringatan itu dijelaskan semasa taklimat dan praktikal umrah.
Bakal jemaah umrah yang terbahagi kepada dua kumpulan, mereka dijangka bertolak pada 4 Oktober dan 25 Oktober tahun ini. Melalui taklimat ini, jemaah umrah memperoleh pengetahuan berkaitan ibadah umrah dan mereka juga mendengar tazkirah mengenai ibadah umrah bertujuan mengukuhkan semangat mereka semasa menunaikan umrah di samping menghadapi cabaran ketika berada di Tanah Suci. Jemaah juga diberikan tunjuk cara praktikal mengerjakan tawaf dan sa'i. Keputusan tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi siri BBC 100 hingga BBC 3000 akan diumumkan hari ini 1 Oktober 2022. Jabatan Pengangkutan Darat JPD Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam siaran akhbarnya memaklumkan keputusan itu boleh diperolehi melalui laman sesawang JPD di www.jpd.gov.bn dan www.nomborku.gov.bn. Semua penenda yang mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya juga akan menerima email keputusan tawaran tersebut. Penenda yang berjaya dikehendaki mematuhi terma dan syarat pendaftaran kenderaan seperti berikut: menjelaskan keseluruhan harga tawaran dan mendaftarkan TPK di atas nama penenda sendiri tidak lewat 1 bulan dari tarikh surat berjaya dikeluarkan. Sementara bagi para penenda yang melanjutkan tempoh kebenaran mendaftar TPK boleh dipohonkan setelah bayaran penuh dijelaskan dan dihadapkan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh surat tawaran berjaya dikeluarkan. Penyerahan TPK hanya boleh dilaksanakan selepas 12 bulan dari tarikh surat berjaya dikeluarkan dan dikenakan bayaran perkhidmatan RM5 sahaja, dan penenda yang gagal membayar harga tawaran TPK akan disenarai hitamkan dari menyertai tawaran tertutup bagi tempoh 1 tahun dan TPK berkenaan akan ditawarkan semula.